Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey, hari ni kita cerita sedikit lah. Kita tahu China, Rusia, Iran adalah ally Dan lihat peta tadi, lepas ini yang US nak hentikan pengaruh Rusia di negara Arab atau di dunia, supaya Rusia tak semakin besar pengaruhnya. Itu yang US menghantar kapal perang ke Mediterranean Sea. Dan operasi Israel kali ini perlukan lebih banyak senjata dan shell dengan berdepan dengan Hamas dan Hezbollah. Dan US menghantar 155 shell yang US simpan untuk emergency kepada Israel 10,000 beberapa bulan lepas. Pentagon nak menghantar pada Kiev, tapi telah dihantar ke Israel pula. Dan sekarang Israel perlu lebih lagi 155 shell. Dan Ukraine dapat apa Tak dapat apa-apa sekarang Untuk Israel, US kena beri apa saja pada Israel. Kalau US tahu dia tak mampu beri lebih banyak, kerana US memang tak mampu. US memang dah tak mampu nak bagi banyak senjata. Hari ini kita akan perkatakan tentang ini Dan saya katakan yang lepas World War II, US telah berhentikan kontrak kilang-kilang yang membuat senjata US di India dan China. Dan sebab itu US tak tahu nak meminta dari siapa untuk membuat senjata yang banyak untuk US, kerana bahan mentah dan manpower yang murah adalah dari India dan China. Dan berapa lama kita bercerita tentang kelemahan US dalam senjata. Dan sekarang pun US tidak menggunakan HIMARS untuk Israel untuk ke Israel. Dan US menggunakan misail lain untuk diberikan kepada Israel. Jadi apa yang US gunakan kita tak peduli, kerana kita tahu US sedang keluarkan semua senjata yang US ada untuk diberikan kepada Israel. Dan tak sama dengan perang Rusia dengan Ukraine. Rusia pula, pengeluaran senjata Rusia tak pernah berkurangan Semalam Putin ke Rostov berjumpa dengan askar atasannya. Dan Rusia sedang membuat plan baru dan kita tak dapat maklumat plan baru tu apa. Tapi mereka sedang membuat plan yang besar. Dengan askar Ukraine cuba menyeberangi sungai Dnieper River di East Bank, dekat East Bank. Tapi dengan askar yang skala kecil. Askar Ukraine cuba menawan kampung di sana, dan askar Rusia menunggu mereka, dan terang-terang askar Rusia overpower dari askar Ukraine. Dan mereka menghalau balik askar Ukraine itu. Dan perang paling besar adalah di Avdiivka dengan 10,000 askar kedua belah pihak digunakan. Dan Ukraine berkata berjaya memusnahkan banyak tank Rusia dan membunuh banyak askar Rusia dan memusnahkan beribu vehicle Rusia. Tapi apabila kita lihat video tu, ia video yang tak munasabah dan nak percaya kepada Ukraine kata-kata Ukraine. Dan kalau kita lihat, Rusia cuba mengepung Avdiivka, kerana di Avdiivka juga banyak kawasan-kawasan kilang yang Ukraine menjadikan tempat bertahan. Dan ada berita yang dari Ukraine sendiri. Ni berita daripada Ukraine sendiri yang mengatakan yang mereka risau yang Avdiivka akan menjadi Bakhmut kedua, dengan Rusia akan melakukan operation meat grinder yang kedua terhadap Avdiivka dalam 1 atau 2 minggu ini. Ingat teman-teman, Rusia ni dia suka mengepung. Macam di Bakhmut, Rusia suka mengepung. Dan bila dah mengepung, askar Ukraine yang berada dalam kampungan tu bukan sikit kalau kita dengar tadi 10,000 kedua belah pihak, maknanya ramai. Askar Rusia akan mengepung, dan lepas mengepung mereka akan mengepung lah seminggu ke 2 minggu sampai anda tak boleh tahan.
Kalau nak surrender, surrender. Kalau tak nak surrender, meat grinder lah. Askar Ukraine kena. Dan US memberi Attacker missile yang kepada Ukraine adalah untuk memusnahkan helikopter dan jet pejuang di lapangan terbang dekat Kherson. Tapi bila kita lihat dari satelit, tidak ada banyak kerosakan yang berlaku di lapangan terbang ini. Dan juga bila Rusia mengarahkan MiG-31 jet ke Black Sea, dan jet ini juga mempunyai radar yang terbaik dan boleh menembak jatuh ATACMS yang dilancarkan oleh Ukraine. Jadi mereka dah ada cara lah macam mana nak mematahkan serangan ATACMS US. Dan meeting NATO mereka panik mereka tidak mampu memberi Ukraine Shell 155, dan Shell yang ada pun telah dihantar ke Israel. Dengan Europe dan West ekonomi pun dalam keadaan teruk. Dan bila kita lihat apabila Putin berada di China tempoh hari, Putin katakan yang tahun hadapan negara EU bolehlah membeli minyak dan gas dari China tahun hadapan. Inilah bencana negara EU hadapi setelah mereka mengebom Nord Stream pipeline, dan harga minyak dan gas pasti takkan sama selepas mereka bom Nord Stream pipeline. Jadi Putin pun dah tak ada selera lah nak jual dengan diorang dengan harga yang murah menggunakan pipeline ini, dan Putin direct jualkan dengan China dan mereka bolehlah membeli dengan China. Itu pun Putin ada berkata yang mereka bersedia untuk repair balik pipeline ini, Nord Stream pipeline. Tapi kalau dilihat keegoan EU, Jerman, jadi Putin rasa tak ada gunanya aku nak repair pipeline ini untuk kesenangan mereka. Tak apa, Putin akan jual minyak dia ke negara China lah, habis cerita. Mereka pun ada pipeline juga ke China. Jangan cakap kereta api laju je ke China dan Rusia. Dah berapa lama dah ada, pipeline pun mesti dah ada. Jadi tak ada masalah lah untuk Putin. Inilah cara nak mengajar orang yang terlalu angkuh seperti EU, US ni. Inilah cara dia nak mengajar mereka. Assalamualaikum. Jangan lupa belanja abang gift, okay? Hoorah everybody.